Okay, ni whiteboard saya. So hari ni kita akan masuk bab 8 garis dan sudut. So satu bab yang agak panjang juga, garis dan sudut. Pelbagai soalan yang boleh ditanya. Dia taklah banyak sangat. Dia ringkas juga sebenarnya. Cuma boleh dia boleh tanya banyak soalan lah. Pelbagai soalan. So hari ni kita tengok garis dan sudut. So sedikit pengenalan. Okay, 8.1 garis dan sudut. Garis dan sudut wujud di persekitaran kita lah. Okay, dan sebenarnya awak dalam kelas pendidikan seni pun awak dah belajar pasal garis kan. Okay. So garis ni dia akan membentuk pelbagai bentuk lah. Pelbagai bentuk boleh dibentuk dengan menggunakan garis. Okay. So misalnya daun kelapa yang menyerupai garis-garis pada satu sudut menunjukkan keindahan seni alam semula jadi. So sebenarnya yalah, semula jadi ni memang apa saja mesti berkait dengan garis. Okay. So bila ada garis dan bila ada banyak garis maka terbentuklah sudut. Alright. Okay. So kalau kita kata pasal garis, so yang saya lukis ni adalah sebuah garis. Sebuah garis lurus. Dan bagaimana sudut boleh terbentuk? Sudut terbentuk apabila ada persilangan di antara dua garis. Okay, contohnya kita ada satu garis lurus. Kemudian kita ada satu lagi garis lurus. So apabila adanya persilangan di antara dua garis lurus, maka terbentuklah satu ruang yang dinamakan sudut. Okay. So kita ada sudut, kemudian kita ada sudut B, kemudian kita ada sudut C, kemudian kita ada sudut D. So ada A, B, C, D. So semakin garis yang bersilang, semakin banyaklah sudut yang terbentuk. Right. So kalau satu garis lurus sahaja, dia tak bersilang dengan garis yang lain, satu garis sahaja, maka tak terbentuklah sudut. Okay. Kecuali kalau ada dua garis lurus yang bersilang membentuk satu garis lurus juga, maka terbentuklah sudut 180 darjah. Nanti kita akan tengok kejap lagi. Alright. Okay, so maka terbentuklah sudut. So untuk tingkatan 1 ni dia tak belajar banyak sudut lah. Ada 3, 4 kot, 4 atau 5 macam tu lah sudut. Right. Alright, so ni lah saya kata tadi tu. Ini adalah garis lurus. Yang mana panjangnya adalah 6 cm PQ. Okay, manakala yang di bawah ni adalah sudut. Okay, so nampak ringkas tapi kena cara dia. Tak masuk tu. Sekejap Sekejap. Saya punya charger tak masuk pula. Allah. Okey dah. Okey, sudut ditanda dengan simbol. Ni simbol untuk kita nyatakan dia adalah sudut. Bukan simbol macam ni tau. Yang ni kurang daripada. Simbolnya begini. Bawah ni rata. Okey. Simbolnya yang ni condong, bawah dia rata. Okey, ni adalah bagi simbol sudut. Okey, simbol sudut. So macam mana kita nak baca sudut? Okey, macam mana kita nak baca sudut? So kena belajar baca sudut. Okey, katakanlah kita ada
Tengok rajah sebelah ni. Okay, kita ada huruf P, kita ada huruf Q, kita ada huruf R. So, macam mana cara kita nak tulis sudut? So, kita akan buat simbol sudut. Okay, kemudian pastikan di mana letaknya sudut. Sudut ni letak dekat Q. Pastikan huruf Q ni berada dekat tengah-tengah. Okay, P dengan R ni tak kisahlah. RQP boleh, PQR pun boleh. Tapi biasanya kita akan ikut susunan abjad lah. A to Z. So, P dulu baru R kan. So, P, Q ni mesti letak tengah-tengah. Q, R. Okay. Ataupun kita boleh tulis sebagai sudut Q sahaja. Maksudnya sudut tu berada di Q. Okay. Ataupun kita boleh tulis Q cap ataupun Q pakai topi macam ni. Menyatakan bahawa sudut tu berada di Q. So, kenapa pentingnya saya ajar ni dulu? Sebab sangat penting untuk kita nak jawab soalan nanti. Contohnya kalau saya kata sudut BAC. Okay, sudut tu terletak di bucu mana? Bucu A ke, bucu B ke, bucu C? Kelas? Kalau sudut BAC, bucu tu terletak di mana? B ke? BC. Ha? Katakanlah kita ada segitiga macam ni. Ada sudut. So, sudut ni terletak pada bucu A ke B? A. Terletak di tengah-tengah ni. So, huruf A. So, mesti A dekat sini. So, yang ni B atau C lah. So, penting sangat kita tahu membaca cara ataupun kita tahu menulis macam mana nak tulis sudut. Okay, sangat-sangat penting. Okay, sebab kebanyakannya pelajar dia salah jawab sebab dia tak pandai nak baca sudut. Ni. Okay, tak pandai baca, tak pandai tulis. So, ini sangat-sangat penting. So, kita nak tahu sudut tu terletak di bucu mana. So, dia terletak di huruf yang berada di tengah-tengah ni. Okay, so kalau BAC ke CAB ke sama je. Yang penting sudutnya dekat tengah-tengah ni. Okay. Right. So, contoh ni dia kata PQR sama dengan 40. So, kita tahu sudutnya terletak di bucu Q. Sudutnya berapa bukaan dia? Bukaan dia 40 darjah. So, mesti dekat Q. Bukan dekat P, bukan dekat R. Sebab apa? Sebab masa kita baca atau kita tulis sudut, dia Q ni berada di tengah-tengah. Right. Selesai dah cara membaca. Oh, sorry. Okay, kemudian kita nak tengok kongruen. Perkataan kongruen. Okay, perkataan kongruen ni membawa maksud bentuk sama dan saiz yang sama. Okay, bentuk yang sama, saiz yang sama. Contohnya soalan A. Okay, jelaskan sama ada tembering. Tembering ni maksudnya, satu lagi perkataan baru, tembering. Tembering ni maksudnya kita ada satu garis lurus. So, tembering ni sebahagian daripada garis lurus. Contohnya, 4 cm. So, tembering AB. Sepanjang garis lurus tu, okay, sebahagiannya ada 4 cm, tembering A ke B. Itu maksud tembering. Okay, so kita ada tembering PQ dan RS. Yang mana satu kongruen dan yang mana satu tak kongruen. So, apa maksud dia? Yang mana satu panjangnya sama, kongruen. Kalau panjangnya tak sama, tidak kongruen. So, contoh soalan A. PQ 3 cm, RS 3 cm. So, kongruen ke tak? Kongruen. Kongruen. Okay. Sebab apa? 3 cm. Bentuk dia sama garis lurus. Saiznya sama 3 cm. B. PQ 3.3, RS 3.2. So, kongruen ke tidak kongruen? Bukan kongruen. Okey, tidak kongruen. Dan soalan C, PQ 4.2, RS 4.2. So, jawapannya mestilah
kongruen. Sama kan? Right, sama juga sudut. Okey, sudut. Saiz sudut yang sama. So, mana-mana saiz sudut yang sama dikenali sebagai sudut kongruen. Yang mana yang tak sama dikenali sebagai sudut tidak kongruen. Contohnya soalan A. Siapa dia? Sekejap nak tengok. Kita tanya budak UiTM lah. Dia dah belajar dah. Belajar UiTM. Daksha Sri. Okey, macam mana kita nak sebut sudut ni? Macam mana kita nak tulis sudut ni? Kongruen. Sudut. Tak, macam mana kita nak tulis sudut ni? PR dengan... Macam mana kita nak tulis sudutnya? Q. P. P, Q. Q, R. R. Okey, Q mesti dekat tengah-tengah. Sebab sudutnya pada sudut 32 darjah tu pada Q. Okey, kalau yang ni sudut B. A. A, B. B, C. C, yes. B mesti dekat tengah-tengah. So sudut A, B, C sama dengan 32 darjah. Okey, so dia adalah kongruen sama. Okey, B 138 dengan 136. So tak sama saiz, maka dia tidak kongruen. And then C, PQR 256, ABC pun 256. So sama, maka dia adalah sudut yang kongruen. Okey, kedua-dua sudut tu adalah kongruen. Okey, selesai dah. Alright. Kita masuk pula sifat sudut. Okey, sifat sudut pada garis lurus, sudut pada sudut refleks dan sudut putaran lengkap. Okey, yang pertama garis lurus. Okey. Sifat pada garis lurus, sifat dia adalah 180 darjah. Okey, sifat garis lurus adalah 180 darjah. Sebenarnya garis lurus ni 180 darjah ni sebenarnya sebenarnya dia ada dua garis juga tu. Bukan satu garis je. Tapi dia bertembung, dia bersilang dan dia menjadi satu garis lurus juga. Sebenarnya dia ada dua garis. Dan sudut dia adalah 180 darjah. Okey. Satu garis lurus sebenarnya sudut dia adalah 180 darjah. Yang kedua, sudut putaran lengkap. Okey. So sudut putaran lengkap. Okey, satu sudut putaran lengkap sudut dia adalah 360 darjah. Okey. Jadi, katakanlah kita ada satu garis lurus, kemudian kita ada garis yang bersilang lagi. Satu, ada lagi. Dua. So, pada satu garis lurus bersilang dengan garis yang lain, maka katalah bersilang dengan dua garis ni, maka terbentuklah ada tiga sudut A, sudut B dan sudut C. Betul tak? Setuju ke tak? Ada tiga sudut sekarang ni. A, B, C. Setuju. Yang mana, walaupun dia pecah-pecah 3 sudut ke, 4 sudut ke, 5 sudut pada satu garis lurus, jumlahnya tetap sama. Maksudnya sudut A tambah sudut B tambah sudut C, totalnya tetap sama, 180 darjah. Okey. Kalau dia bersilang pada satu garis lurus, total dia tetap sama, 180 darjah. So hasil tambah ketiga-tiga sudut adalah 180 darjah. Sama juga dengan sudut 360 darjah. Okey, katalah 360 darjah. Dia pecahlah banyak. Berapa banyak sudut pun. Ada 4 katakan. A, B, C, D. Okey, pada satu putaran lengkap, walaupun dia pecah kepada 4 sudut, masih sama juga.
hasil tambah sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D, tambah sudut D, hasilnya 360 darjah. Kalau satu garis lurus 180 darjah, kalau satu putaran lengkap 360 darjah. Okey, so ni adalah sudut pada garis lurus. Ini adalah sudut putaran lengkap. Okey, kemudian sudut refleks. Okey, sudut refleks. Okey. Sudut refleks ialah sudut yang mempunyai saiz lebih daripada 180 darjah. Okey, sudut yang mempunyai saiz sudut yang lebih daripada 180 darjah. So now kita dah belajar 180 darjah kan? Okey, sekarang ni kita ada saiz sudut yang lebih. Kalau garis lurus, sekejap saya buat warna merah. Kalau garis lurus sampai sini sudutnya 180 darjah. Tapi kalau lebih daripada 180, okey, mungkinlah 200 lah darjah. Okey, ni. Yang saya warnakan ni 200 darjah, kita namakan dia adalah sudut refleks. Okey. Sifat dia apa sudut refleks? Sudut yang lebih daripada 180 darjah. Okey, sudut yang lebih daripada 180 darjah. Okey, kita namakan dia sudut refleks. Sebenarnya bukan ada sudut refleks saja, kita ada sudut tirus. Okey, kita ada sudut tirus. Sudut tirus adalah sudut yang kurang daripada 90 darjah. Kita dah belajar dah, kelas saya dah belajar dah sudut 90 darjah. Yang pun dah belajar sudut 90 darjah. So ni sudut 90 darjah. Kan? So sudut tirus ni adalah sudut kurang daripada 90 darjah. Katakanlah dia kat sini. Okey, ni. So yang ini dinamakan sudut tirus. Okey, sudut yang kurang daripada 90 darjah. Dinamakan sudut tirus. Yang saya warnakan ni. Rupa dia macam apa? Paruh. Macam paruh burung ke ayam kan. Muncung macam tu kan. Okey, dan kita juga ada sudut cakar. Okey, sudut cakar ni adalah sudut di antara 90 darjah hingga 180 darjah. Okey, kedudukannya seperti ini. Okey. Kalau kita straight macam ni 180 darjah. Kalau kita ke atas macam ni dia 90 darjah. Right? Tapi sudut cakar ni adalah sudut di antara lebih 90 darjah kurang daripada 180 darjah. Okey, lebih daripada 90 darjah kurang daripada 180 darjah. So yang ini kita namakan dia sudut cakar. Alright? Okey. Faham Dapat so kita dah belajar garis lurus, putaran lengkap. Ni basic lagi Garis lurus, putaran lengkap, garis lurus 180, putaran lengkap 360. Kemudian sudut refleks ni mesti lebih 180. Saya tambah lagi dengan sudut tirus, saya tambah lagi dengan sudut cakar. Sudut tirus kurang daripada 90, sudut cakar antara 90 hingga 180. Itu nama dia sudut cakar. Alright. Next. Okey, ni penting. Okey, ini penting. Biasanya ni akan masuk periksa. Sama ada soalan objektif boleh masuk, soalan bahagian B pun boleh masuk. Ni sangat penting. You all kena tahu. Alright. Apa dia? Sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat. Okey, apa itu sudut pelengkap? Okey. Sudut pelengkap adalah hasil tambah kedua sudut atau lebih, jumlah dia adalah 90 darjah. Okey. Sudut pelengkap
Okey, katakanlah kita pecahkan 3. Kita ada sudut A, B, C. Yang mana A, oh sorry, nampak ke saya pakai warna ni? Oh, Sudut nampak, B nampak. tambah sudut C. Yang mana hasil tambah ketiga-tiga sudut ni atau lebih, okey, nilai dia 90 darjah. Maka kita panggil dia sudut pelengkap. Okey, hasil tambah 2 sudut atau lebih. Okey, sentiasa 90 darjah. Okey, maka kita katakan dia sudut pelengkap. Yang kedua, Yang kedua adalah sudut penggenap. Okey, sudut penggenap, katakanlah kita ada dua sudut. Sudut M dengan sudut N. Sudut M kita tambahkan dengan sudut N. Hasil dia 180 darjah. Maka kita panggil dia sudut penggenap. Okey. Pelengkap 90 darjah, penggenap 180 darjah. Biasanya pelajar akan tertukar pelengkap dengan penggenap. Okey, biasanya pelajar akan tertukar pelengkap dengan penggenap. Okey, satu formula lah saya nak bagi ingat. Darjah ni lagi kecil daripada dah 180 darjah kan? Kan? 90 darjah lagi kecil daripada 180 darjah. So nak ingat senang je. Awak ingat huruf L dengan okey, huruf L ni L, K, L, M, N. So L dulu baru N kan? K, L, M, N. So L dulu baru N. So L ni 90 darjah. N ni 180 darjah. So kalau pelengkap 90 darjah, penggenap 180 darjah. So bolehlah gunakan. Sebab ni biasa ni sepanjang sejarah saya mengajar, kalau dia tak hafal, dia mesti tertukar ni. Okey, pelengkap dengan penggenap. Ataupun dia tak tahu, dia hentam je. Right? So yang last sekali adalah sudut konjugat. Okey, sudut konjugat ialah hasil tambah 2 atau lebih sudut yang total dia 360 darjah. Okey, putaran lengkap. Contohlah kita ada sudut. Kita ada sudut A dan sudut B. Yang mana sudut A ni bila tambahkan dengan sudut B, hasilnya sentiasa 360 darjah. So kita kenali dia sebagai sudut konjugat. Okey, sudut konjugat. So ketiga-tiga ni sangat-sangat penting. Boleh ditanya dalam soalan. Okey. Nampak tu saya star ni? Saya bagi 2 star. Penting. Okey, belum ada lagi latihan. Sekejap Okey, so apa guna sudut penggenap, sudut pelengkap ni? Alright. So kita dah tahu dah kalau dia penggenap ataupun dia pelengkap, hasil tambah pelengkap 90 darjah, hasil tambah penggenap 180 darjah, konjugat 360 darjah. So contohlah saya bagi. Katakanlah kita ada dua sudut. Sorry. D. Okey, diberi A, B, C ialah garis lurus. Okey. Ni kena ingat. Dalam soalan, setiap bentuk yang dia lukis, dia akan bagi tahu dulu. Kenapa? Sebab dia nak tahu. Kita nak tahu. Yang nak jawab soalan ni nak tahu. Dia tu garis lurus ke? Bukan garis lurus ke? Garis selari ke? Dia kena tahu. So, dia akan bagi tahu. A, B, C ialah garis lurus. So, A, B, C ni garis lurus. Maksudnya dekat sini kita dah tahu dah. Total dia 180 darjah. So, cari nilai X. So, kita dah tahu dah A, B, C ni 180 darjah. So, kita ada sudut, satu sudut ni 120 darjah. So, ingat kita dah belajar sudut penggenap. Hasil tambah 2 sudut, 180 darjah. So, maksudnya X kita tambah dengan 120 darjah, hasilnya 180 darjah. So, macam mana kita nak cari X?
So, X sama dengan garis lurus 180 darjah tolakkan dengan sudut CBD ni. Sudut CBD ni 120 darjah. So, tolak dengan 120 darjah. So, kita dapat sudut X ada 60 darjah. Okey, so inilah kegunaannya sudut penggenap ataupun sudut pelengkap. Okey, kita boleh cari nilai sudut yang lain. Okey, nilai sudut yang kita tak tahu kita boleh cari. Okey, kita gunakan 180 darjah, kita boleh gunakan 90 darjah dan juga kita boleh gunakan 360 darjah. Sudut konjugat. Okey, kita tengok contoh satu ni. Okey, dalam rajah di sebelah P dan 54 ialah sudut pelengkap. Tengok dia bagi tahu. Okey, P dan 54 ialah sudut pelengkap L. L dulu baru N. So, maksudnya ni total 90 darjah. So, kita tahu dah. Diberi P dan Q. P dan Q ialah sudut penggenap. N penggenap 180 darjah. So, P dengan Q ni total dia 180 darjah. Dan sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. So, ni R. Konjugat. Konjugat ni 360 darjah. So, R dengan yang lain ni total dia 360 darjah. So, hitungkan nilai P, nilai Q, nilai R, nilai S. Okey, so nak jawab ikut turutan dia. Okey, jangan awak jawab S dulu. Kadang-kadang tak dapat jawapan nanti. P dulu. So, cari P. Maklumat yang diberi yang ini. P ialah sudut pelengkap. So, pelengkap 90 darjah. Min Z kita boleh cari. Nampak ni? Ni, dua ni. 90 darjah. Okey, so kita boleh tahu P sama dengan 90 darjah tolak 54 darjah. So, kita akan dapat 36 darjah. So, dekat P ni 36 darjah. Selesai dah satu. Kemudian Q pula. Okey, Q dia kata apa? Q ini ada Q dengan P. Ni P dengan Q adalah sudut penggenap. So, total dia 180 darjah. So, now kita dah tahu dah P 36. So, bolehlah kita cari Q. Jadi, 180 darjah tolak 36 darjah. So, kita akan dapat 100, berapa ni? 44 darjah. So, dekat Q 144 darjah. And then, dan sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. Hitungkan P, Q, R, S. Okay. So, kita boleh cari R. R, dia cakap semua sekali ni 260 darjah. Okay. So, R tambah 260 darjah dapat sudut konjugat 360 darjah. So, bolehlah kita carikan R. 360 darjah tolak 260 darjah. So, kita dapat 100 darjah. So, R selesai dah. Kita dapat 100 darjah. And then last kali S. S dia tak cakap apa-apa. Tapi kita tahu dah. Dia dah bagi tahu dah. Okay. S ini termasuk 54. 1, 2. Termasuk P, 3. Termasuk Q, 4. Total dia 260 darjah. Sebab dia bagi tahu ni. Okey, R dan sudut yang lain, R mana? Dan sudut konjugat bagi R ialah 260 darjah. So, selain ni 260 darjah. Jadi, bolehlah kita carikan S. Okey, so 260 darjah tolak 144 darjah, settle, Q settle, P tolak 36 darjah. Kemudian, nombor 2, tolak 54 darjah. Dapatlah S. So, jawapan dia 26
darjah. Betul tak 26 darjah? 260 Betul, tolak betul. 100. Betul? Betul. Betul. Okey. Tapi awak jangan terperanjat. Okey, tak semestinya kita boleh gunakan 260 darjah ni. Okey, ni baru satu kaedah. Tengok kaedah lain pula. Sekejap saya padam Boleh padam tak ni? Okey, saya padam balik Okey. Tak semestinya kita boleh gunakan 260 tadi kita dah guna. Okey. Satu lagi kita tengok. Kat sini 100. Okey. So P dengan Q ni adalah satu garis lurus. Maka yang sebelah sini pun satu garis lurus juga. R S 54 pun satu garis lurus juga. So 180 darjah juga total dia ni. Maksudnya R tambah S tambah 54 180. So R kita dah tahu dah 100. Kita dah tahu dah 54. Kita boleh gunakan juga 180 darjah untuk cari S. So 180 darjah tolak 54 darjah tolak 100 darjah. So kita masih dapat jawapan yang sama juga. 260 darjah. Okey. So untuk cari S ada dua kaedah. Dua-dua jawapannya betul. Okey. So untuk pengetahuan awak, untuk soalan sudut ni, satu soalan tak semestinya satu je jalan kira. Pelbagai. Okey, pelbagai. Okey, kadang-kadang ada dua jalan kira, kadang-kadang ada tiga jalan kira. Nanti kita akan belajar lagi lepas ni sudut bertentang bucu, sudut bersebelahan, lagi banyak. Okey. Alright. Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, saya nak pergi soalan seterusnya. Ada nak minta saya ulang balik? Ada. Boleh? Faham? Okey, seterusnya. Sekejap saya nak tengok. Aifah dah hantar belum, Fah? Mana Aifah? Dah hantar dah. Okey, saya bagi masa dalam 10 minit. Okey, cuba tengok muka surat 62. Okey, boleh buat soalan A, boleh buat. Oh, sorry. Soalan B pun boleh buat. Okey, soalan C pelengkap, soalan D penggenap, soalan E konjugat, soalan F pun boleh buat. Okey, tapi kalau awak tengok contoh dia ada tulis sudut pelengkap, sudut penggenap, tak tulis pun tak apa. Terus selesaikan je. Kecuali diminta namakan. Okey, 64 ni kita tak payah buat. 65 pun tak payah. 66 pun tak payah. 67 belum belajar lagi. Okey so boleh buat muka surat 62, 63. Okey 10 minit. Cuba selesaikan. Okey, 9.20 kita bincang. Mana Google Meet tadi? Okey. Kurang ni 30. Tak ada. Yes, faham. Okey, thank you. Alright, so saya bagi dalam masa 10 minit. So kalau ada nak tanya, terus tanya. Okey, buka mic dan tanya. Ada yang tak bawa balik ke? Kertas soalan saya bagi tadi. Bab 8. Saya, alamak. Sekejap saya send dalam grup Telegram. Saya tu kelas mana? Ifan Naufal, awak datang tadi sebab tak dapat kertas. Cikgu saya tak boleh buka mute sebab. Okay, bench anchor kalau tak faham. Tak. Di Telegram pun boleh. Kasut aku basah semuanya.
Iman ni kelas UiTM. Tak Aku bawa nak kan? tahu dapat kita daripada Aina besok. Macam mana saya nak bagi kat sini, boleh bagi ke? Macam tak boleh je. Okay. Oh, kejap-kejap saya masuk dalam ni Sekejap Okay, saya dah sharekan tu cuba buat. Saya rasa satu UiTM tu tak ada masalah, dia dah belajar dah.
bab 6, bab 8 bukan bab 6 ni, bab 8. Cikgu saya dah ada, okey. Saya dah cuba besarkan tulisan tu. Okey, 3 minit lagi. Hari ni kita belajar sampai 8.2. Esok untuk kelas Unimap, UPM, USIM, UTM esok, mohon guru-guru cilik ajar apa yang kita belajar malam ni. Alright? Saya dah bagikan nota tambahan ni semua kelas sebab esok saya ada PKLD tu. Jadi untuk Unimap, guru cilik Unimap, UPM, USIM dengan UTM minta bantuan. Okay, selesaikan soalan apa yang kita dah buat malam ni. Okay. Ajar kawan-kawan yang lain, fahamkan mereka. Saya minta bantuan, jangan bagi tiru, ajar. Okay, kalau awak bagi tiru, dia salin, tak ada gunanya lah. Saya buat kelas guru cilik ni. Okay, so awak kena fahamkan malam ni juga. Okay, kalau tak faham, tanya sampai faham. Itu baru namanya belajar. Okay, saya tambah lagi 3 minit. Okay, 2 minit lagi.
Jom kita bincang. Okey, soalan dah siap Dah. Dah Okey, soalan A. Kita nak tengok kongruen atau tak kongruen. Naufal, A1 A1 kongruen. kongruen. Teruskan Naufal. 2 Tidak kongruen. tidak kongruen. Last sekali kongruen. Kongruen. Setuju tak semua? Tujuh. Setuju Tujuh. Okey. So 3 markah kat situ lah. Satu soalan 1 markah. Okey, soalan B. B1. Siapa nak jawab? Saya. Siapa tu? Adelia. Adilia. Okey, 1. Rasa berapa ABC tu? B1 Tidak kongruen. tidak kongruen. B2 Kongruen. kongruen. 3 kongruen. B3 Kongruen juga. pun kongruen. Alright. So setuju? Setuju. Tujuh. Alright, kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C, sudut pelengkap. So sudut pelengkap L. So sudut pelengkap total dia 90 darjah. So diberi satu sudut 50 darjah. So dia minta cari sudut satu lagi. Okey, sudut satu lagi dengan sudut 50 ni adalah sudut pelengkap. Okey, siapa nak cuba jawab? Saya. Siapa tu? Sanjay. Sanjay, okey. 40. Berapa? 40 darjah. 30? 40 darjah. 40 darjah. So macam mana dapat 40 darjah? 90 minus 50 darjah. 90 darjah minus 50 darjah. So 40 degree. Okey, soalan 2. 90 darjah. 90 degree minus 80 darjah. 80 degree. So jawapan Equals dia 10 degree. 10 degree. 10 degree, 10 darjah. Alright. So ni soalan ni 1 markah juga. Jawapan saja 1 markah. 40 darjah 1 markah, 10 darjah 1 markah. And then penggenap. Penggenap total dia 2 sudut berapa? 180, 180 darjah. Alright. So siapa nak jawab? Saya. Siapa tu? Aulia. Siapa yang saya? Aulia. Aulia, okey. Aulia cikgu. Okey Aulia. Dapat 110 darjah. Nombor 1. So macam mana dapat 110 darjah? 180 darjah tolak 70 darjah. Dapat 110. So dapat 110 darjah. Okey, yang nombor 2. 180 darjah tolak 120 darjah. Dapat 60 darjah. Okey, dapat 60 darjah. So tepat sekali 1 markah. 1 markah. Okey, next sudut konjugat. Siapa lagi ada Dah cuma F belum. Sebab saya tak baca grup apa ni. Okey, bench anchor tak boleh buka. Munawarah ni kelas UiTM Bukan cikgu, kelas USIM.
Yusim, Siapa Aulia, tu? Aulia. Aulia. Aulia, Okey, cikgu. okey. Aulia dah jawab. Okey, yang lain. Eh, Siapa nak jawab lagi? Aziz Hazaril ni kelas okay, untuk F, untuk E. Untuk E, so konjugat ialah sama dengan 360 darjah. So 360 darjah tolak 40 darjah. So jawapannya 320 darjah. Okey, manakala satu lagi soalan 2. So 360 darjah tolak 200 darjah. So jawapan dia 160 darjah. Okey, sama juga soalan ni satu markah, satu markah. Okey, kita tengok soalan F. Okey, soalan F. Right, dalam raja di atas, P dan 27 ialah sudut pelengkap. Macam sama je dengan buku teks ni. Okey, P dan 27 ialah sudut pelengkap. Okey, yang ni. Kemudian diberi P dan Q ialah sudut penggenap. P dan Q ialah sudut penggenap. Okey, 180 darjah. Kemudian sudut konjugat R ialah 333 darjah. Okey. So cari P. So kita start cari P dulu. P dia kata pelengkap. P dengan 27 pelengkap. So 90 darjah tolak 27 darjah. So dapat 63 darjah. Okey, ni satu markah. So P sama dengan 63 darjah. Next Q pula. Q dia kata penggenap. So penggenap dengan P. Jadi 180 darjah. So kita dah tahu dah P tadi 63 darjah. So minus tolak 63 darjah. Right, so jawapan dia 117 darjah. Okay, P dah settle. Q pun dah. And then dia kata R, sudut konjugat bagi R ialah 333 darjah. So kita boleh carikan R. So konjugat 360 darjah tolak 333 darjah. So kita akan dapat jawapan 27 darjah. So R sama dengan 27 darjah. And then S. So S kita boleh gunakan 333 darjah pun boleh. Ataupun kita boleh gunakan garis lurus. Okay, R, S dengan 27. Okay. So kalau kita nak nombor yang kecil, kita gunakan R, S dengan 27 ni. Garis lurus. Kalau kita nak nombor yang kecil. Okay, kalau kita nak gunakan 333 darjah, nombor besar lah. Kita pulang masing-masing lah. So saya lebih suka nombor yang kecil. So S sama dengan 180 darjah tolak 27 darjah tolak 27 darjah. Okay, so 180 tolak 54. So 126 darjah. So Q satu markah, R satu markah, S satu markah. Okay. Siapa yang dapat 4 markah? Tulis kat komen 4 markah. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya. Cikgu, macam mana boleh dapat 180 tolak 27 tolak 27? Mana? Yang S ni. S. Okay, cikgu lukis Okay, P dengan Q dia kata pelengkap. So P dengan Q ni 180 darjah. So maksudnya menunjukkan bahawa garis yang ini, garis katalah saya letak sini, garis A sampai B ni, so menunjukkan bahawa garis lurus. Jadi bawah dia ni pun 180 darjah juga.
garis lurus kan. So kita ada kat sini 27. Dekat sini kita ada 27 darjah. Sebab R kita dah dapat 27 darjah. So tengah ni S kan. So kita boleh gunakan 180 darjah. Sebab AB ni garis lurus. Sebab itulah 180 tolak 27 tolak 27. Faham tak? Adelia? Boleh Ni lah. 180 darjah. Faham ke tak? Okey, faham. Kita garis lurus ni, atas ni pun 180 darjah, bawah pun 180 darjah. So total dia kalau satu putaran 180, 180. So total dia kan 360 darjah. Okey. So ni garis lurus. Sebab tu kita belajar dulu tadi garis lurus. Kena fahamkan garis lurus dulu. Sifat dia apa? Sifat dia sudut pada garis lurus adalah 180 darjah. Tak kisahlah sebelah atas ke, sebelah bawah ke, kiri. Kalau dia tegak macam ni, tak kisahlah. Sebelah kiri ke, sebelah kanan ke, sama je 180. Sebelah kanan pun 180 darjah. Itu sifat dia, sifat garis lurus. Okey, tapi kalau awak nak gunakan 333 pun boleh. Okey. So kecuali R lah. R ni tak termasuk. So yang selebihnya S 27, P dengan Q ni jumlah dia 333. Sebab dia kata konjugat R. So R tak termasuk lah. Okey. So kalau awak nak gunakan 333 pun boleh juga. 333 tolak 27. Lepas tu tolak P. P 63. Lepas tu tolak Q. Q 117. Cuba tekan kalkulator. Mesti sama. Dapat tak 126? 33 tolak 27 tolak 63 tolak 117. Adelia dapat tak? 126. Dapat. Dapat kan? So tak kisahlah awak nak guna yang, kalau sebab tu saya kata kalau saya gunakan yang ini nombornya kecil. Kalau saya guna yang ni nombornya banyak dan besar. So terpulanglah masing-masing punya kefahaman macam mana. Okey, macam sebab dalam bab sudut ni mata masing-masing tak sama. Okey, tapi jawapan tetap sama. Ada yang mata dia tengok dia nampak 333 tu dia guna yang bawah ni. Ada yang mata yang lebih cekap, dia nampak 180. So tapi tetap jawapannya sama juga. Okey. Okey, next soalan 2. Soalan 2. Berapa dah kita? Okey, saya nak 8 sampai 8.2 je. Okey, ni saya tak boleh besarkan lagi dah ni. Boleh tak boleh dah ke bawah. Okey. So dia kata di dalam rajah A dan 121 ialah sudut penggenap. Okey, so A sudut penggenap. So 180 darjah. N kan 180 darjah. Tolak dengan 121 darjah. So dapat 59 darjah. So A dah settle. Kemudian B pula. Diberi A dan B ialah sudut pelengkap. So A tambah B pelengkap. So 90 darjah. So kita bolehlah cari B. A kita dah ada kan 59. So pelengkap 90 darjah tolak 59 darjah. So kita akan dapat 31 darjah. So B dah settle lah 31 darjah. Next, C. Sudut konjugat bagi C ialah 245. So konjugat 360 darjah. Okey, tolak dengan dia dah bagi dah 245 darjah. So jawapan dia 5 115 darjah. So A dah settle, B dah settle, C dah settle. Tinggallah D sahaja. Okey, so D macam tadilah. Okey.
Cari mana garis lurus. Oh, kita nampak. Ini dengan ni sampai sini garis lurus. So, boleh guna 180 darjah. B, C, D boleh guna. Mana? Garis ni. Saya lukis balik Ni B, ni C, ni D. Okay, sebab dia kata A dengan 121 ni sudut penggenap. So, 180 darjah. So, bawah ni pun 180 darjah. So, C tadi kita dapat 115. B tadi 31. So, bolehlah carikan D. 180 tolak 115 darjah tolak 31 darjah. Apa jawapan dia? 34 darjah. Berapa? Berapa nak? 34 darjah. 34 darjah 6 3 8 okey. 180 34 darjah. So selesai. Kalau nak gunakan yang 245 ni pun boleh. Okey, sebab selain daripada C ni selain daripada C total dia 245. So yang kita ada D 121, A tadi 59, B tadi 31. So bolehlah buat 245 darjah tolak 121 tolak A 59 darjah dan B 31 darjah. So hasil ni mesti sama 34 darjah. Okey, ada soalan yang nak saya ulang? Sebab awak ni guru cilik. So guru cilik dia mesti kena faham sampai faham lah. Okey, tak kisahlah mana kelas pun. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Ada Tak cikgu. ada kita ada, kita terus dengan 8.2. Okey. Sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Okey, maksudnya kita ada dua garis, katalah kita ada dua garis lurus. Okey, so kita ada sudut A, kita ada sudut B, kita ada sudut C, kita ada sudut D. Okey. Sebelum saya pergi kepada garis bersilang ni, saya nak pergi kepada ni dulu. Garis lurus dulu. Okey. Supaya awak lebih faham lah. A dengan B. Alright. So sebenarnya yang saya lukis ni, gambar yang kedua saya lukis ni, darjah yang kedua saya lukis ni, sebenarnya dia adalah dua garis bersilang juga macam ni. Okey, sebenarnya tapi bawahnya saya padamkan. Alright, so nampaklah macam bentuk yang ni sebenarnya dia dua garis juga yang bersilang. Okey, sebenarnya dua garis yang bersilang juga tapi saya padamkan. Okey, saya nak gunakan garis lurus. Okey, so garis lurus. Okey, so macam mana kita nak selesaikan soalan macam ni kalau berlaku pada garis lurus? Okey, nama dia adalah sudut bersebelahan. Yang mana A dengan B ni dia duduk sebelah-sebelah. Tu je. Namanya sudut bersebelahan. Okey, dia duduk di sebelah-sebelah. Okey. A dengan B ni dia duduk di sebelah, sebelah menyebelah. Itu nama dia sudut bersebelahan. Okey. So kalau pada garis lurus sudut bersebelahannya A tambah B, nilai dia adalah 180 darjah. Okey. So macam tadi lah, macam yang kita katakan dia sudut sudut pelengkap sudut penggenap tadi kan, 180 darjah. So kalau nak cari A 180 tolak B. Kalau nak cari B 180 tolak A. Macam kita dah buat tadi lah, sama je. Okey. Sebab saya nak suruh faham ni. Okey, next.
Okey, kemudian yang kedua adalah sudut bertentang bucu. Okey, bertentang bucu. Okey, sudut bertentang bucu macam mata bertentang mata lah. Macam mata bertentang mata. Depan. Saya buka tak video saya? Lupa pula saya. Saya tak buka Sekejap. Okey, kalau sudut bertentang maca pula. Bertentang mata, dia bertentangan, berdepan. Okey, opposite. Right? So dekat sini kalau kita tengok ada 4 sudut. Okey, yang mana bertentangan. Okey, sudut bertentang bucu ni mengatakan bahawa sudut yang bertentangan adalah sama. Contoh kalau A. Aina ada Aina. Aina mana Satu Aina? use him. Ada. Satu use him. Ada Aina. Hmm. A ni mana kasornya. A yang mana, sudut mana yang bertentang dengan A? Yang berdepan, yang opposite, C. yang berdepan, yang bertentangan. Bertentangan dengan dia adalah C. So kita boleh katakan sudut A sama dengan sudut C. Kalau katalah A ni 80 darjah, maka C pun sama dengan 80 darjah. Okey. Kemudian sudut B. Sudut B sama dengan sudut D. Sudut B sama dengan sudut mana? Siapa boleh jawab? Sudut B sama dengan sudut? D, cikgu. Sama dengan sudut D. Okey, katakanlah B ni 100 darjah, maka D pun 100 darjah. Okey. Dan kita boleh katakan, A bersebelahan dengan B. Nampak? Dia berduduk sebelah. B bersebelahan dengan C. C bersebelahan dengan D. Dan D bersebelahan dengan A. Bersebelahan ni, saya dah tunjuk yang ni. Dia bersebelahan. Okey, sebab tu saya tunjuk dulu yang bersebelahan, barulah saya tunjuk bertentang bucu. Kalau saya campur kat sini semua, takut awak tak faham. Okey, so sudut bertentang bucu sifatnya adalah sudut yang bertentangan mempunyai nilai sudut yang sama. Okey, sudut yang bertentangan mempunyai nilai sudut yang sama. Okey, tengok nombor 9 ni, contoh 9. Okey, ada dua garis bersilang, ada sudut P, Q dan R. Okey, soalan A nyatakan sudut manakah yang sudut bertentang bucu. Aduh, sakitnya. Siapa Syakir ada Syakir. Ya. Sudut mana yang bertentang bucu? R. Kita ada P, Q dengan R. Sudut mana? Yang bertentang bucu. P. Sudut? P. Tak dengar Syakir. P. Sudut P. Tak dengar. Tak jelas. Sudut mana yang bertentang bucu? Sudut P. P, R. satu lagi. P dengan R adalah sudut bertentang bucu. So saiz dia mesti sama. Kalau P 60 darjah, maka R pun sama 60 darjah. Sudut yang bersebelahan. Pada yang
bersilang. Sudut mana yang bersebelahan? Mana Q. pasangan sudut bersebelahan? Eh. Q dengan R. R. Ada lagi tak? Dengan P. Q dan P. P pun bersebelahan. Okey, Q dengan R bersebelahan, Q dengan P pun bersebelahan. Alright. Okey, kita terus kepada latihan dia. Kita tengok contoh dulu Kita ambil contoh 10. Okey, kita ambil contoh 10. Okey, dalam darjah di sebelah PSQ. PSQ. Okey, PSQ, RSTU dan PTV. Ialah garis lurus. Nampak kan saya kata tadi? Dia mesti bagi tahu dekat soalan. Sebab kita nak tahu dia garis lurus atau garis selari. Berbeza tu. Okay, so garis lurus. So, bila dia kata garis lurus, dalam otak kita, 3 garis ni 180 darjah. 180 darjah. Okay, bila dia kata garis lurus tu, okay, dalam otak kita ni, dah bayangkan dia adalah 180 darjah. So, kemudian cari nilai X. X dekat sini. So, RSTU ni garis lurus. So, otak kita dah baca dah. Dia 180 darjah. So, X sama dengan 180 darjah. Tengok sebelah dia 135 darjah. Tolak 135 darjah. So dapatlah 45 darjah. Okey, sebab kita gunakan sudut bersebelahan ataupun sudut pada garis lurus 180 darjah. Okey, next Y. Okey, Y. Okay, bila ada dua garis bersilang, dalam otak kita mesti ada dua sudut. Satu sudut garis lurus 180 darjah ataupun sudut sebelahan. Satu lagi dalam otak kita mesti ada sudut bertentang bucu. Okay, bila dua garis bersilang, dia mesti ada sudut bertentang bucu ataupun dia ada sudut bersebelahan. Mesti dalam otak kita mesti ada benda ni. Dua benda ni. Okay, so kita tengok. Tengok betul-betul. Okay. Bersebelahan tak ada. Oh, dia ada bertentang bucu. Okey, bucu bertentang bucu. Nampak ni, ni tengah-tengah ni bucu lah ni. Yang tajam ni bucu lah. So, bucu bertentang bucu. So, sudutnya sama. So, Y sama dengan 62 darjah. So, X 1 markah, 45. Dan Y 62, 1 markah. Okey. So, maksudnya dalam kita selesaikan soalan ni, kena baca soalan. Kena tahu kalau garis lurus 180 darjah. Kalau bersilang, dia mesti ada sudut bertentang bucu. Okay, kita tengok latihan yang lain lagi. Kita cari sikit yang susah. Yang campur-campur sikit. Ni soalan mana? Ni. Sekejap saya besarkan. Alright. Okay, so PQ. P sampai Q. R, S, T, U ialah garis lurus. So, dalam otak kita ada dua. Sama ada bertentang bucu ataupun 180 darjah. Empat markah tapi saya buat lain lah. Okay, tak apalah. Yang penting jawapan sama. Okay, Zafri. Kalau tengok pada soalan ni, apakah jawapan X ni? 140 darjah. Macam mana awak dapat 140? Sebab dia bertentangan. Okay, bertentang bucu. Y?
Y. Garis lurus. So garis lurus mesti ingat sudut dia 180 darjah. Soalan-soalan macam ni masuk tau. Famous, sangat-sangat famous. Sentiasa masuk. So Y sama dengan sudut sebelahan. Dia bersebelahan pada garis lurus. So garis lurus mesti 180 darjah. Okay, kemudian tolak yang sebelah dia 80 darjah. So dapatlah Y sama dengan, so Y 180 darjah. Okay, soalan B. X. Siapa boleh jawab? Siapa yang nak jawab? Siapa lagi ada? Iman. 124. X. Soalan B. Soalan B. 124. Mana ada 124? Oh, 24. 24. 24. Ini bukan satu, ni dia punya sudut. Lengkuk sudut dia. Y. Pak, 148. Macam mana dapat 148? Garis lurus. 180 tolak Tak. 32. 32. So dapat 148 48. darjah. Okay, bagus. Alright. Okay. So kita pergi kepada soalan susah sikit. Lepas tu baru kita buat latihan. Okay, kita tengok contoh 11. Okay, nanti nota-nota ni saya akan buat PDF. So nanti saya send dalam grup. Okay, contoh 11. Okay, berbeza dengan soalan yang tadi. Soalan tadi dia bagi tahu ni sudut penggenap, yang ini sudut pelengkap, sudut konjugat. Okay, tapi kali ni dia tak bagi tahu. Kita kena pandai-pandai tahu. Okay, kita kena pandai tengok. Okay, yang mana 80 darjah. Okay, kalau 90 darjah dia mesti bagi gambar sudut tu kotak. Okay, yang mana sudut bertentang bucu. So kita kena tahu. Alright. So dalam raja di sebelah POR dan TOQ. POR, TOQ. So dua ni garis lurus. Okay, cari nilai X. Okay, nilai X kat sini. Okay. So ada bersilang ni 72. Okay, 72. X dengan 60 ni total dia 72. Okay, sebab apa? Tengok garis dia. TQ, PR. So, T sampai P dengan Q sampai R. So, total dia sama dengan 72. Jadi, X sama dengan 72 darjah tolak 60 darjah. 60 tambah X ni 72 kan? Sama kan? So, jawapan dia 12 darjah. So, X ni 12 darjah. Okay, kemudian Y. Okay, Y. So, kita dah ada X. Okay, PR. Okay, kadang-kadang kalau tak nampak, kita lukis balik. PR, tak ada masalah. PR. So, kita ada 60 dengan X tadi kita dah dapat 72. Okay, so kat sini dia ada 2Y. Y dengan Y. So, PR ni garis lurus. So, nak cari Y satu je. Tengok soalan kata Y. Kalau soalan kata 2Y, yes. Dua-dua ni. Kalau soalan kata Y, dia nak satu sahaja. So, kita dah tahu garis lurus. Kemudian ada 2Y.
So kemudian ada satu lagi 72. So kita boleh tahu dah 2y, y tambah y 2y kan. Okey, so 180 darjah tolak 72 darjah. So 2y sama dengan 108 darjah. Okey, tapi ni 2y dia nak 1y. So bahagikanlah dengan 2. So dapatlah 54 darjah. Okey. Tapi cikgu, saya tak guna pun PR. Saya guna TQ pun boleh, tak ada masalah. Okey, ni garis T, ni garis Q. So kita ada Y. Kemudian kita ada 72 darjah. Ni Y. Yang ini Y. Yang ini 72 darjah. Ni sebelah sini. Pun sama juga, 72 darjah juga. Kan tadi bertentang bucu. So benda yang sama juga. 180 tolak 72 bahagikan dengan 2. Benda yang sama juga. Tapi garis yang lain, guna sudut yang lain. Sebab tu saya kata dia fleksibel sikit sudut ni. Ataupun ada satu lagi. Tengok sini. Ada juga orang buat macam ni. Cara sama, tapi dia nampak lain. Dia nampak sudut tu lain. Tak sama dengan mata orang lain. Dia tengok-tengok, dia kata, ni bertentang bucu dengan kat sini. So, dia letak Z. Dia tambah sikit Z kat sini. Tak ada masalah, boleh. Okay, Z ni bertentang bucu. So, cari Z dulu. So, sama dengan 2Y ni. Pun boleh juga. Okay, Z sama dengan 180 tolak 72. Dapat 108. Kemudian Z ni sama dengan 2Y ni. 2Y sama dengan Z. So Z ni tadi berapa? 180. So Y sama dengan 180 pula. 108 bahagi dengan 2. So dapat 54. Pun sama juga. Okey, tengok ada 3 pandangan mata kat sini. Okey, ni mata orang lain. Nombor 2 ni mata orang lain. Nombor 3 ni mata orang lain. Tapi tetap juga dapat jawapan yang sama. So dalam sudut ni dia fleksibel. Tapi jangan salah tengok. Jangan salah nampak. Okey. Contoh yang ni lah. Contoh yang ni. Yang X ni. Okey, nasib baik X ni kecil. Kalau dia lukis macam ni. Dia letak sini 72. Kemudian dia letak sini X. Yang ini 12. Contohlah. Ini memang keliru. Tengok betul-betul. 72 ni garis dia yang mana? Garis dia yang ni dengan yang ini. Yang ini dengan yang ini. So pastikan sudutnya sini sampai sini sama dengan sini sampai sini. Okey, pastikan. Kalau tak macam ni, kalau awak ambil mudah, awak akan samakan ni dengan X. X sama dengan 72. Sebab bertentang bucu, tapi salah. Tengok, garis dia ni bukan garis yang ada pada 72 ni. Ni garis lain dah ni. Kalau disambungkan kat sini. So hati-hati. Hati-hati. Okey, so kena hati-hati. Tadi nasib baiklah X tu yang kecil. Okey, X ni yang kecil ni. Yang kecil ni. So tak logik lah sama dengan 72. So dia nampak 60 dengan X ni sama dengan 72. Tapi kalau yang ini, saya yakin lah. Kalau siapa tak hati-hati, dia akan buat X sama dengan 72. Sebab dia kata bertentang bucu. Padahal tak sampai lagi. Baru sampai sini. Tak kena garis dia. Sepatutnya sampai sini. Alright. So kena hati-hati. Alright. So cukuplah tu saya rasa contoh. Kita buat latihan lah. Okay. Alright. So teruskan latihan tadi. Mana tadi? Sekejap Okay, kita teruskan latihan. Lepas tu kita boleh rehat lah. Tengok muka surat 67. Okay, tengok muka surat 67. Cuba buat soalan A dengan soalan B. Okay, cuba buat soalan A dengan soalan B.
Okey, saya rasa dalam masa uh, 10 minit kot. Okey, cuba buat soalan A dengan soalan B. Tak faham tanya. Soalan A dengan soalan B. Yang mana tak bawa kertas? Tak ada. 4 markah. Okey. Yang tak bawa kertas boleh tengok kat sini. Okey, 10 minit dari sekarang. Pukul 10.13 kita bincang. Okey, 10.13 kita bincang. Sekejap 10.13 kita bincang. Cikgu. Olin Zila baru nak masuk. Zila baru nak masuk. Jadi, nampak macam senang tapi dia mudah keliru. Sebab bila kita main dengan garis ni dia lebih kepada ilusi. Okey, itu yang merisaukan lah. Okey, tapi kalau dapat tengok betul-betul sudutnya, insya-Allah boleh buat. Okey, nanti yang melukis sudut, melukis garis dan sudut nanti saya akan dah habis sampai bab 10 nanti saya akan ajar lah. Alright. Okay, siapa yang dah siap tulis kat komen dah siap. Nak tengok berapa ramai yang dah siap.
Untuk kelas 1 UiTM saya dah sharekan video pembelajaran daripada bab saya rasa bab 5 ada kot. 6, 7. Dah ada 6, 7 video dah. Tapi videonya panjang-panjang. Dah siap je Videonya bro. panjang-panjang. Dah siap dah? Dah. Ya, siapa tu? Okey, dah siap, dah siap, dah siap, dah siap. Okey, kita ada 30 orang lah, tunggulah. Belum, sikit je. Okey, okey. Safri dah siap, bagus. Supex Mi ni siapa ni? Super Mi ni. Satu UiTM Nurkisha ni pun rasanya satu UiTM Nurkisha Alisha. Ya, Emmanuel. Okay, ya. Okay, right. So, satu UiTM ni senang lah. Dia dah belajar kan. Okay, satu UiTM. So, dah 2 kali belajar. So, lagi senang lah. Yang lagi faham. Okay. So, untuk garis lurus, nanti kita akan belajar garis lari. Okay, so kena ingat betul-betul, kena faham betul-betul untuk garis lurus ni. Okay, persilangan garis lurus. Garis lari nanti lain pula. Garis lari nanti lain pula. Dia ada FUZ. Okay, dia ada FU dengan Z. Alright. Dia berbeza lah, beza sikit. Tapi masih lagi menggunakan bertentang bucu dengan sudut bersebelahan. Mesti ada. Okay. Cuma ditambah pula dengan sudut F, sudut U, sudut Z. Sudut sepadan, sudut bertentang bucu, sudut sepadan, sudut pedalaman dan sudut berselang-seli. Dia tambah 3 lagi. Okay, untuk garis selari. So, bagi faham betul-betul garis lurus ni dulu. Okay. Garis lurus senang je, ada 2 je. Sudut sebelahan dengan sudut bertentang bucu. Okay, tambah sikit kalau nak ada pun, ditambah dengan sudut 90 darjah. Sudut bersudut tegak. Right. Okay, dah ramai tak siap. Tengok sikit. Sekejap Dah siap. Salah guna Google, dah siap. Okay, tunggu lagi Naufal dah siap. Qaid dah siap. So, esok memang saya confirm tak ada lah. Okay, saya minta bantuan guru cilik. Okay, tolong buat dalam kumpulan. Satu UTM, satu UPM, okay, satu USIM. Duduk dalam kumpulan. Satu Unimap. Bantu rakan-rakan yang lain. Okay, ajar dari awal. Okay, sampailah habis. Sampailah 8.2 ni lah yang kita tengah buat ni. Haifah, 8.2 ni satu ni je. Ni je latihan dia. A dengan B lepas tu seterusnya dia terus masuk 8.3 ke? Page yang seterusnya 8.3 je. Okay, saya tambah seminit lagi. Ni muka surat apa? 67. 68 tu dah masuk dah masuk 8.3 ya. Cuba cek. Muka surat 68.
Dah cikgu dah. Naufal, 8.3 muka surat 68 tu apa tajuknya? Sudut yang berkaitan dengan garis selai dan lintas Okey, lengkap. tu 8.3 dah tu. Tu kita belajar minggu depan. Saya minggu ni esok tak ada. Esok tu hari Khamis pun tak ada juga. Hari Khamis tu nanti ambil gambar lagi. So Unimap, USIM dengan UTM tak ada Okey lah, kita bincang lah Dah ngantuk dah masing-masing ni. Alright. Siapa nak jawab soalan 1? A1. Siapa-siapa? A1. Saya ke? Okey, Naufal Ya. Okey, Naufal. X sama dengan 70 sudut. macam mana boleh dapat 70? Dia bertentangan dengan 70. Sudut bertentang bucu. Okey, Y. Y 135. Macam mana dapat 135? Cek spek. Oi, senang aja. Ya, okay. EF 180. So bersebelahannya 45. Saya tolak. Alright. Dapatlah 115. Apa tolak apa? 45. Apa tolak apa? 45. Yelah, 45. Sudut berapa? Sudut garis lurus berapa, Naufal? Eh, 180 tolak 45. So dapatlah 135 darjah. Okey, terima kasih. Nombor 2. Raja perempuan pula lah nombor 2. Saya Aulia? saja. Ya. X sama dengan 180 ya. tolak 50 darjah dapat 130. Okey, 130. Kejap Ini satu markah, yang ni pun satu markah. Okey, X 130 satu markah 100 pula. Y 30. Y 30 darjah, satu lagi markah. Okey, soalan B. X. Dia kata POQ dan SOT adalah garis lurus. Okey, cari X. Siapa nak jawab? Ni garis ni dan garis ni adalah garis lurus. So, apa jawapan X? Siapa nak jawab? Saya. Aina Siapa tu? Siapa saya tadi tu? Itu Adel, cikgu Adel. Adelia. Adelia, okey. X 49 darjah. X. 31 darjah. Macam mana dapat 31? 80 tu tolak dengan 49. So, dapat 31 darjah. Y 138. macam mana dapat 138? 180 tolak 42 darjah. 180 tolak 42 darjah tak cukup tu. Dia baru sampai sini. Kalau 180 kena sampai sini. 148. 180 tolak 42 kena tolak lagi dengan 80 darjah. Ni kena masuk sekali ni. Baru dia satu garis lurus. Faham? Faham tak? So jawapan dia berapa?
180 tolak 42 tolak 80 darjah. Awak tak boleh sampai 42 tau. Dia tak cukup 180. 180 kena satu garis lurus. Awak nak guna garis lurus S apa tadi? Saya dah contoh tak nampak. SOT ataupun awak nak guna garis lurus POQ. So, kalau guna SOT, so kita ada 42, kita ada Y, kita ada 80. So, 180 kena tolak 80, kena tolak 42. So, jawapan dia 58. 58 darjah. Okay, so ni satu markah, Y pun satu markah. Next, soalan nombor 2. Pelajar lelaki pula. Koid. Okay, cepat-cepat. Kita nak habiskan ni. Soalan B. Dia tak ada mic. Siapa tu? Koi cakap dia tak ada mic. Oh, tak ada mic. Okay, siapa-siapa yang boleh bantu? Yang ada mic? Satu UiTM. Siapa nak jawab? Cepat. Yang dah siap-siap tadi tu. Aina 1 UPM tak ada Aina? Ada. Aina jawab. Soalan nombor 2. X sama dengan okay, nampak ni garis lurus ni. Ni dengan ni garis lurus. Ada 2 je garis lurus. So boleh gunakan sudut bertentang bucu pun boleh. Okay, nampak ni bertentang bucu. 51 bertentang bucu dengan X tambah 27 tu. So X sama dengan 51 darjah tolak 27 darjah. So dapatlah jawapan 24 darjah. Okay, kemudian cari Y. So Y ada Y dengan 2Y. So kita nak Y sahaja. Jadi Y dengan 2Y dapat 3Y sama dengan, so boleh gunakan garis lurus PQ pun boleh, garis lurus ST pun boleh. Sama je jawapan dia. So, saya gunakan garis lurus ST. So 3Y sama dengan 180 darjah tolak 51 darjah. So 3Y sama dengan 123 darjah. Okay. Kemudian kita nak Y sahaja. Jadi bahagikan dengan 3. So Y sama dengan 41 darjah. So 24 darjah 1 markah. 41 darjah 1 markah. Okay, boleh tanda. Right, soalan A 4 markah. Soalan B pun 4 markah. So tulis kat komen siapa yang dapat 4-4, tulis 4-4. Okay. Semak dulu tanda. Siapa yang dapat 4-4, tulis 4-4. Siapa yang ada salah, tulislah. Kalau dapat 4-2, tulis 4 dengan 2. 4-2. Cikgu. Okay, ada yang dapat 3-4. Ada yang dapat 4-4. Bencengka salah kat mana tu? Adelia pun ada salah juga 1. Sanjay pun ada salah 1 juga. Salah kat mana tu 1 markah? Cuba kita cikgu. Cikgu. Ya. Bukan 2 jawapan Y 43. Mana? 2 mana? Bukan 180 tolak 57.
Oh betul lah. 57 ke 51? Sorry, 51. Silap. 51, Nampak ni 1, 53. 2, 9. Ha, Ya, patut salah. jawapannya 43. Sorry. Jawapannya 43. Okay, buat pembetulan. Saya tulis 57 pula Dia 50, tak nampak. 51, kecil sangat. 51, so lah 180 tolak 51, 129. 129 bahagi dengan 3 dapat 43. Thank you Zafri. Okay, 129 ni. Okay, jawapan dia 43. Ya. Okay, saya tulis sini nampak macam 57. Sebenarnya 51 kan. Alright. So, patutlah pelik cikgu. Ya, betul. Cikgu tulis. Cikgu pun tulis 57 sini silap tulis ni. Sebab pakai pen ni kan dia macam tersambung sendiri. 51. Okay. Alright. So hopefully satu UiTM masih lagi faham, semakin faham. Satu UiTM dan kelas saya pun lagi faham. Okay, boleh faham dan seperti yang saya cakap tadi, minta bantuan semua kelas saya esok untuk bantu rakan-rakan lain mengajar. Okay, dalam kumpulan nanti cikgu yang masuk relief nanti saya pesan untuk awak buat dalam kumpulan lah. Pastikan dalam kumpulan mesti ada guru cilik. Okay, mesti ada guru cilik yang belajar malam ni. Okay, yang tak masuk kelas malam ni tu tak boleh lah, dia tak mampu lah nak ajar kan. Alright, so untuk satu UiTM minggu depan seperti biasa. Okay, malam kita akan sambung 8.3. Okay, cuma 8.3 tu memang kena betul-betul faham lah 8.3 tu. Okay, untuk garis selari tu. Dia agak, kalau tak faham dia akan pening. Alright, kita akan gunakan konsep FUZ tu. Okay, so sebelum saya tamatkan kelas malam ni, ada soalan nak tanya? Tak ada cikgu, tak. Tak ada. Orang lain? Saya kira sampai 5 Kalau tak ada, kita boleh tamatlah kelas. 1, Tak ada cikgu. 3, 4, 5. Okay, tak ada. Kejap So nota ni saya akan buat PDF. Nanti saya masukkan dalam grup. Save as PDF. Okay, bab 8 siri 1. So boleh buat rujukan nanti. Guru cilik, mana guru cilik? Sekejap saya masukkan dalam guru cilik. Allahu Akbar. Okay, saya dah masukkan nota tu. Okay, boleh buat rujukan. Okay, video esok pagi So siapa nak buat ulangan video esok pagi boleh tengok. Alright, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, so minta tolong sekali lagi saya pesan Alright, jumpa minggu hadapan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pergi tidur lah. Tidur. Jangan nak main game Naufal. Esok nak sekolah. Cikgu tahu. Tahulah. Main game je. Okay. Assalamualaikum. Bye. Tak buka video situ. Okay. Okay, bye. Bye.
Apa tak boleh engkol ni?